السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tuan-tuan, puan-puan yang minta Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ini kita sekali lagi Allah izinkan atas rahmatnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Dan seperti biasa, perbincangan pada malam ini kita akan membincangkan ayat yang ketiga dari surah Hud, insya-Allah. Ayat yang ketiga dari surah Hud. Dan perbincangan kita berkisar kepada serengkas tajwid, sebutan huruf, dan di akhir dengan perbincangan berkaitan dengan apakah yang terkandung dalam ayat yang kita baca dalam ayat ketiga dalam surah Hud, insya-Allah. Baik, sama-sama kita perhatikan ayat yang ketiga dari surah Hud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Baik, tuan-tuan, kita lihat di situ. Pertama kita lihat wa anistaghfiru. Kita lihat kalimah istaghfiru. Kita tidak membaca wa anais, kita wasalkan wa ani. Kemudian bertemu hamzah wasal di situ, maka kita wasalkan, maka alif atau hamzah wasal itu hilang fungsi. Wa anistaghfiru, ya, wa anistaghfiru, ya, wa anistaghfiru. Jadi situ kita biasalah hamzah wasal itu kita akan baca dengan wasal wa anistaghfiru. Kita tidak akan boleh kalau kita bermula dengan istaghfiru. Contohnya kalau kita membaca wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kita lihat di situ, tuan-tuan Allah, ya, kalau kita mula pula istaghfiru, kalau kita mula dari istaghfiru, kita lihat, ya, baris huruf yang ketiga alif, sin, ta. Bila dia berbaris atas, kita bariskan bawah alif atau hamzah wasal itu istaghfiru, istaghfiru. Itu secara mudah. Kemudian istaghfiru rawaw mati, ra baris depan. Ra baris depan pasti ketebal. Wa anistaghfiru, ru tebal, tidak. Wa anistaghfiru tipis, ru. Wa anistaghfiru tebal bunyinya kerana dia berbaris hadapan. Kemudian rabbakum, ya, rabbakum. Kita lihat kalimah rabbakum, ba ada sabdu, pastinya kita akan baca agak berat sikit sebutan. Wa anis
istaghfiru rabbakum. Biasa bila mana huruf yang ada sabdu maka kita baca dengan agak berat sedikit sebutannya rabbakum. Baik. Kemudian mim yang berbaris mati yang ada tanda, ya, mim yang berbaris mati ada tanda, pastikan ia dibaca dengan terang, ya, baca dengan jelas. Kaf mim mati depan kum. Rabbakum thum. Dan segi tajwidnya adalah izhar syafawi. Segi tajwid lah izhar syafawi. Tetapi kalau kita melihat tanda atau dhabtul Quran itu tanda bila mim yang berbaris mati ada tanda, maka kita baca dengan jelas mim mati itu sebut rabbakum. Itu dia. Kemudian thumma mim yang bersabdu wajibul gunnah dengung, pastikan ya, thumma sa tepi ujung lidah angkat gigi kajib, thumma pastikan tidak berbunyi summa. Kalau summa jadi sin mim mati depan sum, sa tepi ujung lidah angkat gigi kajib, thumma sa, ya, a ba ta sa, ya, sa. Dan bertemu dengan mim yang bersabdu pastinya dengung. Thumma, begitulah keadaannya. Kemudian kita lihat tubu, kita akan baca dengan 5 harakat. 5 harakat panjang. Tubu ilai, ya, dia akan baca 5 harakat majais munfasir, ya, majais munfasil. Kemudian ilaihi yumatti'kum mim baris mati tidak ada tanda, ya, maka kita kena masukkan dalam huruf mim yang di hadapan itu. Maknanya kita dengungkan yumatti'kum, bawa bunyi ke hidung, dia adalah gunnah, dengung. Idgham mislaini syafawi kalau kita dari segi tajwid dia. Ya, tapi bila kita lihat saja mim yang berbaris mati tidak ada tanda, maka kita masukkan huruf kepada huruf mim yang di depannya dengan apa, bunyi dengung. Yumatti'kum, bawa bunyi ke hidung dengan kadar panjangnya 2 harakat. Begitulah kaedah. Kemudian mata'an hasanan, kita lihat mata'an, berbaris 2, ain 2 di atas an, ya, slash yang sama dia selari gitu. Kemudian hasanan juga itu dari segi tanda ataupun dot tu menunjukkan bahawa kita kena baca dengan terang tanwinnya. An nan mata'an hasanan ila, begitulah, ya, kita itu dari segi tanda, ya, dot dengan dhabtul Quran, ya, dhabtul Quran. Dari segi tajwidnya ialah izhar halki, izhar halki lah. Mata'an bertemu tanwin bertemu ha, kemudian tanwin nun bertemu dengan alif atau hamzah di situ adalah izhar halki, maka dibaca dengan jelas tanwinnya. Mata'an hasanan ila, begitulah kaedah dia. Kemudian ila, sudah pasti kita akan baca 5 harakat kerana majais munfasil. Ila ajalin, tanwin bertemu mim, tanwin bertemu mim, maka kita baca dengan dengung 2 harakat, ya. Ila ajalin, bawa bunyi ke hidung, tanwinnya bermim, makna idgham ma'al gunnah. Kemudian musamma, mim yang bersabdu pada kalimah musamma, mim yang bersabdu pada kalimah musamma. Di situ kita lihat seperti biasa macam musamma, summa tadi itu mim yang bersabdu kita baca dengan dengung kadar 2 harakat. Musamma, okey, musamman. Kemudian bertemu dengan waw, ya,
Kalau kita teruskan ila ajalin musamman, kita sambung, maka kita akan membaca dengan gunnah, ya, dengan musamman, ya, tanwin bertemu waw idgham ma'al gunnah. Begitu kaedah secara mudah. Kemudian wa yu'ti kulladhi, teruskan fadlin, kalimah fadlin, pastikan pada kalimah fadlin itu bagaimana kita nak menyebutnya ialah dhad ialah huruf isti'la, dha terangkat pada lidah, dha. Fa huruf yang mendata, amin tak? Ya, fa adalah huruf yang mendata. Fa huruf bibir, fa bertemu dhad. Jadi fa dia tidak bunyi fa faq. Sama juga dalam surah lazim. Fi tab, selalu orang menyebut fi tab, tak boleh. Ta di atas ta bertemu dengan dhad. Ta, tab, fa, faq. Ya, dalam surah lazim itu kita lihat, ya, fi tablil. Oh, tak boleh lah. Sebab itu, ya, walaupun kita dah hafal dari kecil dulu, bila kita kena tengok rujuk Quran itu, kalimah-kalimah yang kita hafal itu, adakah kalau fi tablil seolah-olah ta, dad mati di atas ta, sedangkan, ya, kalimah asalnya ta, dad mati di atas ta, tab, begitu, tidak top, ya, maka di situ akan menyebabkan makna yang jauh, jauh, ya, makna yang jauh, ya, bukan makna jauh, maknanya tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Namun begitu tuan-tuan Allah, ya, bagi kita selalu diingatkan bahawa bila kita lagi dan lagi mempelajari Al-Quran, masih lagi fi tablil, maka ingat bahawa dia telah mempelajarinya tapi masih lagi dalam keadaan begitu, maka dia akan diberi ganjaran, dua ganjaran. Membaca dengan waya tak merangkat-angkat macam tu, maka Allah berikan ganjaran. Kenapa? Ganjaran yang pertama, dia usaha untuk membaca, dan yang kedua, dia membaca. Begitu. Ya, tetapi kalau kena yang belajarlah. Tapi kalau tak belajar, maka itulah dia tekan, ya, boleh menyebabkan apa itu kan, man lam yujawwidul Quran fahuwa athimun. Barang siapa yang dalam matan Ibnu Jazari, man lam yujawwidul Quran fahuwa athimun, kalau tak silap matan Ibnu Jazari, barang siapa yang, ya, tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia berdosa. Berdosa, ya, tu maknanya berdosa, tuan-tuan. Pasti kita kena belajar, dan masih lagi begitu, maka Allah bagi dua ganjaran, insya-Allah. Okey, fadlin. Pasal fadl. Kemudian fadlah. Ya, fadlin, tanwin bertemu fa. Pastikan sembunyikan dalam di bibir. Fadlin, tidak di hidung. Fadlin, ya, bergegar di bibir. Kerana tanwin lam itu kita sembunyikan dalam huruf fa. Itu kalau kita memahami maksud ikhfa tadi itu, ikhfa, ya, fadlin, fadlah. Kemudian fadlah sama juga kaedah tadi, fadlin, fadlah, ya. Kemudian kita fadlah ataupun ke itu di situ waqafnya sili, sad lam ya, sili wasal aula. Kalau kita berhenti fadlah, lam ha mati di atas lah. Tetapi kalau kita sambung, ya, fadlin fadlahu wa illahu, jadi dua harakat serdop, tandanya kita lihat di depan ha itu ada waw, ataupun kita waw kecil, menunjukkan kita kena baca dua harakat.
dipanggil mad silah qasirah kalau dalam tajwidnya, istilah tajwidnya. Tetapi bila tanda di situ, dia sewaktu sambung kita baca dengan 2 harakat. Tetapi kalau kita waqaf, fadlah. Kenapa tidak fadlahu? Kerana waw kecil itu bukan salah satu daripada huruf-huruf Al-Quran, tetapi ia adalah tanda untuk memudahkan bacaan kita. Ya, dulu sewaktu turunnya Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ada tanda titik, tak ada tanda baris, tuan-tuan, baris. Nuqat ijam. Nuqat ijam ni tak ada titik. Titik tak ada. Tabasa semua tak ada titik. Macam nak baca? Kemudian nuqat i'rab. Baris dia. Baris itu. Bayanglah bismillah bawah basin mati bawah bis min bawah mi. Kalau tak ada baris macam mana? Yalah, kita dah biasa baca, tetapi para ulama membuat tanda itu untuk mudahkan bacaan berdasarkan kepada i'rab. I'rab pasal pada i'rab ini ialah baris-baris di hujung perkataan begitu. Itu kaedah nahwu. Kaedah nahwu bahasa Arab. Itu kaedah dia. Baik. Atau kalau kita berhenti tak ada masalah. Namun begitu bagi eloknya kita sambunglah, ya. Kalau tak mampu juga berhenti fadlah. Kemudian wa in tawallau pastikan waw lam sabdu dia atau wal. Agak berat sedikit. Wa in non mati di buta ifa wa in sewaktu masuk in, ya, ujung lidah kita dah angkat ke gusi atas. Wa in 2 harakat, dia bukan dengung, tetapi dia bunyi wa in, dia antara rongga dia antara rongga hidung dan tu mulut, wa in 2 harakat, ya, wa in 2 harakat. Wa in tawallau sabdu lagi. Kemudian fa inni non yang sabdu dengung duk kadar 2 harakat. Fa inni kita baca dengan 5 harakat mad jaiz munfasil. Fa inni akhafu alaikum. Okey, itu biasa, tak ada masalah. Azab yaumin kabir. Ya, tanwin mim bertemu dengan kaf ifa. Azab min tidak terlalu ke dalam, min kabir. Ya, pastikan seperti biasa huruf ra yang kita wakafkan, kita berhenti itu wakaf, maka kita sebelumnya berbaris ada huruf ya, huruf ra yang kita matikan, sebelumnya baris ada baris ya yang mati, maka di situ maka kita akan baca apa, tuan-tuan, dengan tipis. Kabir tidak, ya, azab yaumin kabir itu tebal, baca tipis. Azab yaumin kabir, tipis, kita tipiskan bunyi dia, ya. Tarqiq ra, ya. Itu dia ada antara bagaimana sebersikit tajwid dan sebutan huruf ayat yang ketiga dalam surah Hud. InsyaAllah kita baca sama-sama, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi.
ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Ya, sadaqallahu nazim. Tuan-tuan ya, kita baca secara menjawab. Kalau kita baca murattal, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Kita akan baca dengan agak cepat sedikit ya, maka di situ kita dapat panjang sikit dia punya nak wakaf kat situ tuan-tuan. Tapi kalau kita baca secara mujawad ya, kita cuba membaca secara versi ataupun taran bayati sedikit itu ya. Namun kita punya nafas tak sampai lagi situ, yang agak kita potong-potong ayat tersebut, tetapi potong-potong itu pun mesti bersesuaian dengan makna atau maksud dia ya. Begitu tuan-tuan. Jadi itu sedikit tentang bagaimana sebutan huruf dan cara bacaan. Kemudian kita lihat juga apakah yang dimaksudkan pada ayat ketiga ini dalam surah Hud ini. Saya merujuk Syekh Abdullah Muhammad Basami ya. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik, kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga suatu masa yang tertentu, dan di akhirat pula ia akan beri kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal soleh akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan tiga perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan boleh azab hari kiamat yang besar, yang huru-hara. Ya, ini dari segi terjemahan tuan-tuan Allah. Mari sama-sama kita rujuk pandangan ataupun tafsir Safwatut Tafasir ini. Kita lihat apakah yang dikatakan wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya istaghfiruhu min dzunub, iaitu kita kena selalu banyakkan istighfar, memohon ampun daripada dosa. Ya, memohon ampun dari dosa dan sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Taubatan nasuha, ada tiga perkara tuan-tuan. Yang pertama, kita kena selalu istaghfiru minaz dzunub, minta ampun kepada Allah daripada dosa-dosa kita. Kedua, taubat dengan taubatan nasuha. Kemudian istaqimu alaiha. Dan ketiga, hendaklah kita istiqamah alaiha bitta'ah. Mana kita kena apa tuan-tuan? Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum itu bahawa maksud mohon ampun, kedua taubat, ketiga istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya merujuk kepada
Al-Asas fi Tafsir, karena Syed Hawa sedikit perkongsian, dia telah menukilkan hadis-hadis yang berkaitan dengan galakkan kita supaya selalu istighfar pada Allah SWT. Di sini tuan-tuan kata Allah, innahu man sallallahu alaihi wasallam qala tubu ila rabbikum fallah inni la atuba ila rabbi mi'ata marrah fil yaum. Apa dia tuan-tuan? Daripada Muslim dan Abu Daud. Hadis ini, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tubu ila rabbikum. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau istighfar, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahu inni, apa tuan-tuan? Demi Allah, aku ni, Nabi mengumpamakan dia, aku ni la atuba ila rabbi, aku ni selalu beristighfar mi'at marrah. Apa dia? 100 kali fil yaum. Maknanya kita, apa tuan-tuan, Nabi merintahkan kita, menggalakkan kita supaya apa? Sentiasa bertaubat kepada Allah SWT, dan sedangkan dia memberi contoh pada diri dia bahawa aku ni 100 kali istighfar kepada Allah SWT. Itu maksum tuan-tuan. Nabi yang kita maksiat, maksum ya, bebas daripada dosa, bebas daripada apa semuanya itu. Dia Nabi boleh istighfar. Okey. Dalam hadis yang lain ya tuan-tuan yang minta Allah, an Ibnu Umar, dalam hadis hasan, innahu kana ya'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid mi'ah marrah. Apa dia tuan-tuan? Daripada Ibnu Umar dalam hadis hasannya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengulang-ulang ya'uddu, apa dia tuan? Dalam satu majlis dengan 100 kali. Apa lapas yang disebutnya lah, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi ceritakan bahawa dia mengulang-ulang apa doa dia? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu hari 100 kali. Selain pada istighfar tadi, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apa dia? Rabbi firli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah, innaka, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang apa tuan-tuan, yang menerima taubat, yang Maha Pengasih. Itulah lafaz-lafaz yang Nabi ajar pada kita supaya kita banyakkan istighfar, banyakkan taubat pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan istighfiru. Sebab tu kita kata bila kita baca, kita dapat memahami, kita dapat tadabbur, maka dia akan memberi kesan pada diri kita. Baik, tu seringkas dia. Kemudian yumatti'kum mata'an hasana. Apabila kita dalam keadaan istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam kita bertaubat pada Allah SWT, maka Allah bagikan apa tuan-tuan? Yumatti'kum mata'an hasanah. Apa dia? Yumatti'kum fi hazid dunya bil manafi'in jalilah. Apa dia? Allah akan apa tuan-tuan? Gembirakan kita. Allah akan ceriakan kita. Kat dunia Allah dah gembirakan kita. Kalau kita apa? Sentiasa istighfar, sentiasa istighfar, sentiasa bertaubat, istiqamah terus lagi dan lagi, insya-Allah Allah akan gembirakan kita, bagi kegembiraan kat dunia, dengan apa? Dengan apa? Min si'atir rizq, dalam tafsir ini, iaitu Allah luaskan rezekinya. Sebab tu kita kena luaskan rezeki. Maknanya kalau kita sentiasa beristighfar kepada Allah SWT, Allah akan bagikan kegembiraan kepada kita, iaitu dengan apa? Dengan si'atul rizq. Apa dia? Meluaskan apa tuan-tuan? Meluaskan rezeki. Rezeki. Kemudian yang kedua dicatat di sini, iaitu kita sentiasa mendapat keindahan hidup. Hidup dalam keindahan, dalam ketenangan. Ini yang disebut dalam tafsir Safatut Tafasir, karangan Syekh Ali Sabuni, hafizahullah taala almarhum. Okey. Kemudian ila ajalin musamma. Apa tuan-tuan? Allah gembirakan kita kat dunia
dengan luasnya rezeki kita, rezeki berbagai-bagai, ya, kemudian beri keindahan kehidupan sehingga ila ajalin musamma. Apa dia tuan? Ila waqtin muhaddad, iaitu ila waqtin, sehingga kita apa tuan-tuan? Kita Allah tarik kita, nyawa kita. Wa intiha a'marakum, sehingga kita habis umur kita dengan kita sentiasa istiqamah istighfar, sentiasa istiqamah bertaubat pada Allah SWT, kita benar dapat kegembiraan daripada Allah SWT sampai hujung usia kita. Ini tuan-tuan, ya, ini yang disebut dalam ayat ini. Jadi kita sebagai tadabbur, sebagai pengajaran pada kita, maka kita kena ambil apa yang disebut dalam dalam ayat ini. Maknanya kita sentiasa istighfar sampai waktu yang ditentukan, sampai mati nanti. Ya. Kemudian wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Ya. Kemudian tuan-tuan, dah kat dunia Allah bagi kegembiraan, kat dunia Allah bagi kebahagiaan. Malah wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Nanti di mana tuan-tuan? Di sana, di yaumul qiyamah, Allah akan kurniakan wa yu'ti kulla muhsin fi amalihi jazaan ihsani. Allah apa? Dalam tafsir ini kata bahawa Allah akan kurniakan pada kita apa tuan-tuan? Ya, balasan atas apa yang kita laksanakan di dunia. Ya. Sebab tu dalam tafsir Imam Qatadah menyatakan fi daril akhirah, ya, fi daril akhirah, yang mana dalam di akhirat nanti. Dan Allah juga disebut dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum, ya, al-ayah. Apa dia? Siapa yang man amila salihan, siapa yang beramal soleh, kat mana? Amila, kat dunia, di kalam min zakarin, daripada lelaki, au unta, perempuan, dan ia wahwa mu'min, dia ini orang beriman, beramal soleh, dia kan lelaki dan perempuan. Apa tuan-tuan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini dalil daripada Allah SWT, firman Allah. Maka Allah, ya, kurniakan kehidupan yang hayatan thayyibatan. Apa dia? Kehidupan thayyibah, kehidupan yang baiklah. Thayyibah tu, thayyibah, Allah kurniakan kehidupan yang baik. Walanadziyannahum, dan Allah akan bagi ganjaran pada mereka nanti di yaumul qiyamah. Sebab itu saya merujuk kepada Abu Aliyah, ya, Abu Aliyah ni dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan man kasrat ta'atuhu fid dunya, zadathu darajatahu fil akhirah. Ya, barang siapa yang banyak ketaatannya di dunia, maka Allah akan tambahkan. Ya, sebab itu dalam itu kita nanti akan cerita bahawa, ya, Allah akan, siapa buat satu amal soleh dapat 10. Siapa buat satu amal soleh dapat 10. Amal soleh dapat 10. Itu basic, just basic saja. Itu belum Allah Maha Pemurah, banyak lagi. Ya, siapa buat amal satu dapat 10. Tu dia gitu. Ya, itu ingatan pada kita, ya, kat dunia dah hidup dalam selesa, hidup bahagia kerana istighfar, kerana banyak bertaubat kepada Allah SWT, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah SWT, maka kehidupannya nanti hidupan dalam keadaan yang dunia baik, dunia dalam keadaan tenang, dunia dalam kegembiraan. Dari akhirat pula Allah akan bagi ganjaran. Maknanya Allah bagi ganjaran pada kita, ya, tentang bagaimana apa tuan-tuan kita beramal kat dunia, satu dibalas dengan 10 ganjaran secara basic, asas dia. Kalau kita nak cerita banyak lagi lah, ya, kalau kita nak sebut masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat, kan menunjukkan bahawa basic 10, tapi Allah Maha Pemurah. Allah memperumpamakan orang yang beri sedekah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala,
kama salih habbah, ya, seperti bijian, ambatat sab'a, 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai ada 100, maknanya 700 ganjaran. Yes, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, tapi masih lagi dalam konteks kita, kehidupan kita dalam masyarakat kita, masih lagi tak mau buat amal soleh, masih suka kepada fitnah, masih lagi suka menipu, masih apa tuan-tuan, masih lagi tidak melaksanakan amanah. Ini masalah, ya. Ini, ya, maka ini yang sebagai satu iktibar bagi kita, ya. Okey, baik. Wa in tawallau, ya, wa in tawallau, sekiranya kamu wa in tawal an iman, kalau kamu berpaling dari iman, ya, berpaling iman ini bukan bermaksud kita menyembah, hanya menyembah berhala, atau kita berkata Allah dua dan sebagainya, tapi kita percaya, kita ikut ideologi. Ini pun satu ideologi, kefahaman ideologi. Jadi saya sebut liberalnya, liberal itu dah wa in tatawallau, telah apa tuan-tuan, telah engkar daripada iman. Ini satu perkara, dan ini saya sebut sekali lagi, ya, dalam masyarakat kita, bukan saya menakutkan tuan-tuan, tapi di Malaysia dah mula adanya perkara-perkara ini, dah masuk dalam negara kita, ya. Perlu diingat, ya, dan semalam pun kita dah dengar, ya, konsep 1975 tu kan, baca tak isu semasa 1975, konsep itu di situ ada apa, cium mulut nak mula laki dengan laki, LGBT. Tuan-tuan, itulah di antara penyebab-penyebab rahmat tak akan turun kepada negara kita. Jadi inilah tugas tuan-tuan, ya. Sebab tu wanat tubuh, ya, kalau dalam, ya, makna kita, Allah akan tulis apa yang kita buat nanti. Kita dapat saham semua tu kalau kita ya. Jadi kita kena pastikan, ya, ya, walaupun kita minta malah ni saja ni saya boraknya, walaupun kita tak ada PRN kan kat Johor, tak apa. Tapi tu nak cerita, jangan kata sebut PRN rusak main politik. Tak, politik ada dalam Islam, mesti ada sebut, ya. Kena, itu ada, Allah akan tanya nanti di yaumul qiyamah, ya. Kalau itu tuan-tuan, ya, fa in tawallau wa tu'ridu an ta'ar rahman, siapa yang, ya, engkar daripada iman, kemudian dia melampaui ketaatan, ya, maknanya kita melakukan maksiat, maksiat, fa inni, disebut sesungguhnya apa tuan-tuan, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir, ay akhafu alaikum adzab yaumil qiyamah. Maka nanti Allah akan apa tuan-tuan? Allah akan timpakan, Allah akan takutkan mereka dengan azab yaumul qiyamah, wa wasful azab bi annahu kabir, ya. Allah mengumpamakan azab yaumin kabir itu besar, nak menunjukkan minal ahwal asyadidah dalam tafsir ini. Kenapa Allah sebut azab yaumin kabir, iaitu hari yang besar. Kabir itu besar, ya. Akbar, Allah yang maha besar. Akbar, Allah yang maha besar. Kabir, ya, besar. Nak menunjukkan kenapa Allah menggunakan perkataan kabir itu, nak menunjukkan bahawa kedahsyatan keadaan nanti di yaumul qiyamah minal ahwali syadidah. Ini, ya, waktu itu tidak ada tak ada chance lagi nak kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka masa itulah kita menyesal tidak berguna, ya. Kalau disebut, saya salah sebut dalam surah apa, surah Sajadah, walau tar izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana farji'na na'mal salihan. Ya Allah, Tuhan kami, kembalikan aku ke dunia balik, ya Allah, aku nak hidup, dan hidup aku beramal saleh. Waktu itu dah tak ada lah tuan-tuan. Waktu itu la yazukuna fiha bardan wala syaraban. Waktu itu tidak ada rasa sejuk, tidak ada rasa dingin, illa hamima wa ghassaqa, kecuali panas yang menggelegak. Tuan-tuan, surah Naba, ini
illa hamima wa ghasaqa jazaa'an wifaqa. Dan inilah balasan orang-orang yang bagi mereka-mereka yang kat dunia mereka engkar pada Allah SWT. Innahum la yarjuna hisaba. Innahum la yarjuna hisaba. Kenapa? Kat dunia ini dia menganggap bahawa hidup hanya sekali. Akhirat tak adalah, kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Makna menunjukkan bahawa tak ada apa. Ini innahum la yarjuna hisaba. Mereka tidak mengharapkan, dah tak percaya bahawa nanti ada yaumul qiyamah, hari pembalasan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Tuan-tuan kalau kita baca ayat tu, maka dia kerja dia apa tuan-tuan kat dunia? Wa kadzabu bi ayatina. Mereka apa tuan-tuan? Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan pendustaan yang amat dahsyat. Pendustaan amat dahsyat. Ini di situlah kita lihat bila melihat ayat Al-Quran tentang ahwal minal ahwali syadidah, iaitu kedahsyatan yang tersangat bersangatan, menyebabkan kita apa tuan-tuan dah tak ada apalah. Sebagaimana dia sebut bahawa satu panasnya itu 70 kali ganda. Itu saya tuan-tuan. Itu saja saya nak berhenti ni. Saya rasa itu saja daripada saya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada ayat yang kita baca. Itu saja aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laluan azan sebelum doa. Allahu Akbar. Gitu. Sikit dah. Belajar. InsyaAllah. InsyaAllah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sallallahu InsyaAllah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.